Bismillahirrahmanirrahim. Yang sedang ikuti sekarang ni boleh maklumkan suara jelas ke tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan yang mengikuti live ni boleh maklum ke tak? Suara jelas ke tak? Suara kuat sikit. Kena kuat sikit ke ataupun suara terlalu kuat? Macam ni suara okey? Suara clear elok ke? Okey. Baik. Baik, untuk memulakan majlis kita pada malam ini, kita mulakan dengan surah Al-Fatihah, Ummul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين 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 يا رب العالمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sidang penonton, tuan-tuan, puan-puan, para asatizah, tuan-tuan guru, ibu-ibu, ayah-ayah, para sahabat, adik-adik, kakak-kakak yang masih lagi belum tidur pada malam ni, yang sedia untuk mengikuti pengajian kita pada malam ni, iaitu pengajian tafsir juzuk ke-27 sebagaimana yang kita sepakati untuk kita buat pada malam ini. Dan kita alhamdulillah pada malam ni masuk ke kelas yang kedua, yang mana pada sebelum ini kita bincang sedikit sebanyak berkenaan dengan mukaddimah surah At-Tur, yang mana kita sebut beberapa perkara, iaitu sebelum ni kita sebut antaranya maksud surah At-Tur ini. Surah At-Tur ini mengandungi beberapa perkara, antara yang kita sebut adalah kecaman kepada kaum musyrikin ataupun golongan yang membenci ataupun golongan yang begitu memusuhi Nabi SAW dengan satu ancaman, dengan ancaman-ancaman yang begitu berat dan begitu seksa berkenaan dengan keadaan kehidupan dan kesengsaraan yang akan mereka tempuhi di akhirat nanti, iaitu balasan kepada mereka. Yang keduanya kita sebut dalam surah ni juga mengandungi nikmat-nikmat Allah Ta'ala sebut kepada orang-orang yang muttaqin ataupun kepada orang yang mukminin apabila mereka sampai di hari akhirat nanti. Seterusnya sebut juga berkenaan dengan hujah-hujah balas lawan kepada hujah-hujah kaum musyrikin yang begitu memusuhi Nabi. Dan yang seterusnya ada ayat-ayat yang Allah SWT turunkan di dalam surah ini untuk menenangkan Rasulullah SAW, untuk memberi kekuatan kepada baginda Nabi SAW untuk meneruskan dakwah baginda
menyebarkan agama Islam ni walaupun dimusuhi oleh kaum musyrikin tersebut. Itu beberapa perkara yang kita sebut, termasuklah juga kelebihan satu riwayat yang kita sebut bahawa Rasulullah SAW pernah dalam satu peristiwa membaca surah At-Tur ketika mana solat maghrib. Dan ketika mana Rasulullah membaca surah At-Tur ini telah didengar oleh Sayyidina Jubair ibn Mut'im yang pada ketika itu masih lagi belum Islam. Ketika mana Sayyidina Jubair dengar Rasulullah SAW membaca surah At-Tur ini, dan bila sampai kepada sesetengah ataupun satu-satu ayat yang disebut oleh Sayyidina Jubair itu, dia sebut bahawa pada ketika itu berasa terbang hati beliau. Maksudnya begitu berjejak, begitu gentar hatinya bila mendengar surah At-Tur ini. Itu antara perkara yang kita sebut. Dan ada dapatan baru yang saya temui berkenaan dengan kelebihan surah At-Tur yang mungkin saya boleh kongsi pada malam ini kepada sidang penonton sekalian, pada tuan-tuan puan-puan sekalian. Satu riwayat hadis yang disebut ataupun dinukilkan di dalam satu kitab, Tafsir Al-Burhan fi Tafsir Al-Quran daripada As-Sayyid Hashim Al-Bahrani. Disebut bahawa satu riwayat berkenaan dengan kelebihan surah At-Tur ini daripada Abi Abdillah wa Abi Ja'far alaihissalam. Kedua-duanya menyebut, berkata bahawa man qara'a surat At-Tur jama'allahu lahu khairat dunya wal akhirah. Allah Ta'ala akan mengumpulkan kepadanya, iaitu kepada orang yang membaca tadi itu, segala kebaikan di dunia dan akhirat. Dan ada riwayat lain lagi juga disebut, dinukilkan di dalam satu kitab, Thawabul A'mal. Kitab Thawabul A'mal ini karangan sahabat saya pun lupa nak tulis karangan sahabat. Yang disebut satu riwayat daripada Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca surah ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala jamin kepadanya an yu'amminahu min azabihi. Allah Subhanahu Wa Taala akan jamin untuk diamankan dirinya daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayyuna'ima alaihi fi jannati, dan Allah Ta'ala akan memberi nikmat kepadanya di dalam syurga. Wa man qara'aha wa admana fi qira'atiha, dan barang siapa yang membacanya dan berterusan membacanya, wa kana muqayyadan maghlulan masjunan, dan ketika mana dia membaca itu dia berada dalam keadaan terikat ataupun berada dalam keadaan terpenjara, sahalallahu alaihi khurujahu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mempermudahkan dia keluar daripada penjara yang dia terkongkong tu, dia kawasan dari tempat dia di penjara itu. Walau kana makana alaihi minal jinayah, walau sekeras mana ataupun seberat mana pun jenayah yang dia lakukan. Ini antara beberapa kelebihan yang disebut dalam riwayat lah. Kita tidak bincang berkenaan dengan status hadis ni, sebab ini termasuk dalam bab kelebihan beramal. Kita ambil adalah untuk beri galakan kepada diri kita sendiri untuk beramal membaca surah ini, InsyaAllah. Dalam riwayat lain lagi juga sebut, tak ada, sampai situ saja. Itu dapatan baru yang saya dapat kongsi pada malam ni sikit sebagai sambungan kepada kelebihan surah At-Tur yang kita bincangkan pada minggu lepas. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan masuk terus perbincangan kita, huraian kita berkenaan dengan surah At-Tur ini secara terperinci, mula daripada ayat yang pertama, insyaAllah. Kita baca sikit. Saya akan bacakan sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabim mastur fi rizqin manshur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur inna 'adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. InsyaAllah mungkin setakat tu kita akan bincang pada malam ni sehingga ke ayat yang ke-8 ataupun ayat yang ke-7, insyaAllah. Jadi di dalam surah At-Tur ini, sebagaimana yang kita dah sebut sebelum ini, dinamakan surah At-Tur ini sebab di dalam hadis-hadis banyak disebut riwayat oleh para sahabat sendiri. Kalau tak silap, isteri baginda sendiri, Ummu Salamah, sebut bahawa Rasulullah SAW membaca surah At-Tur. Jadi nama surah At-Tur itu sendiri diambil daripada kepala ayat ataupun ayat mula-mula disebut dengan perkataan At-Tur itu. Baik.
Dari segi terjemahan yang secara sekali lalu kita boleh tengok, tuan-tuan perempuan atau siapa-siapa yang mengikuti kelas kita pada malam ni, kalau kata ada Quran atau terjemahan ataupun tafsir sendiri pun bolehlah buka untuk tengok, untuk teliti sendiri apa yang kita bincangkan pada malam ni. Dan saya mohon maaf lah pertamanya sebab secara teknikal dia masih lagi belum kita boleh untuk nak kongsi ataupun nak buat share screen. Perlu kepada jadi pada malam ni kita pakai manual, setakat boleh tengok muka saya je dulu insyaAllah. Jadi lepas-lepas pada ni kita akan buat share screen lah supaya masing-masing tidak sekadar mendengar aja dan boleh juga mengikuti apa dia, boleh juga baca sekurang-kurangnya terjemahan ataupun ikuti sekali apa yang saya gunakan sebagai panduan untuk perbincangan kelas tafsir kita pada setiap minggu insyaAllah. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala mulakan surah ini, surah At-Tur ini dengan sejumlah kata-kata sumpah dalam bahasa kita ataupun disebut sebagai al-qasam, sumpah. Sumpah ini biasanya kita pun tahu, kita guna sumpah ni adalah untuk nak nyatakan perkara yang kita nak khabarkan ataupun nak beritakan kepada siapa-siapa. Ianya adalah satu perkara yang penting, begitu penting sekali. Maknanya perkara yang kita guna untuk nak sumpah itu pun, sebagai contoh, demi Allah. Sudah tentulah tak ada apa-apa lain lagi lah yang lebih penting ataupun yang lebih besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Contohnya dalam bahasa Arab ada juga gunakan lafaz wan nabi. Maknanya demi nabi. Nak katakan apa dia? Nak katakan bahawa perkara yang nak disebutkan selepas pada kata sumpah, lafaz sumpah tadi itu adalah perkara yang begitu penting. Perlu perhatian, perlukan suatu tindakan ataupun perlu ambil berat sungguh-sungguh. Jadi begitu juga dengan surah At-Tur ini. Sama dengan surah sebelum pada surah At-Tur, iaitu surah Az-Zariyat. Allah Subhanahu Wa Taala juga bersumpah di dalam surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat Allah Subhanahu Wa Taala sebut waz-zariyati zarwa, falhamilati wiqra, faljariyati yusra. Demi angin yang menerbang dan menaburkan debu-debu dan biji-bijian dan sebagainya. Itu juga termasuk dalam al-qasam, kita panggil sumpah, kata ataupun lafaz sumpah. Nak menandakan apa dia? Nak menandakan sesuatu yang disebut selepas pada lafaz sumpah tu adalah perkara yang begitu penting. Ataupun dalam surah At-Tur ni yang kita bincang ni, Allah Taala sebut selepas pada sumpah ni azab Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang memusuhi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah satu azab yang benar-benar akan jatuh kepada mereka, benar-benar akan menimpa mereka. Ini satu benda yang pasti. Satu benda sebagaimana apa? Sebagaimana takkid. Jadi dalam surah At-Tur ini Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan lafaz, dengan perkataan At-Tur. Wat-Tur, demi gunung Tur. Wa kitabim mastur, demi kitab yang tertulis dengan rapi. Saya baca ni terjemahan dia. Dan kita akan huraikan bawah ni. Fi raqqin mansyur, pada lembaran surat yang terbuka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, di dalam surah ini, lafaz-lafaz wal baitil ma'mur, dan demi al-baitul ma'mur, was saqfil marfu', dan demi bumbung yang tinggi iaitu langit, wal bahril masjur, dan demi laut yang penuh tepu dengan kepanasan. Sehingga ke ayat yang ke-6 tu, mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menggunakan 5 lafaz sumpah. Nak menandakan perkara yang disebut selepas pada tu. Apa dia yang disebut selepas pada sumpah ni? Inna azab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Sesungguhnya azab Tuhanmu tetap berlaku. Maknanya sungguh-sungguh akan menimpa orang yang memusuhi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Tidak ada sesiapa pun yang dapat menolaknya. Ini sesuatu yang Allah Ta'ala nak sebut, tapi dia mulakan dengan sumpah 5 perkara. Nak menunjukkan bahawa azab Allah Ta'ala ni betul-betul benar-benar akan turun kepada orang yang memusuhi baginda SAW dan memusuhi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang menolak agama Islam. Baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mulakan surah ni dengan sumpah dengan lafaz At-Tur. Wat-Tur, demi gunung Tur.
At-Tur ini dalam bahasa Arab membawa makna bukit. Yang biasa dengan bahasa Arab kita akan tahu dan kita akan biasa dengar bahawa bukit juga biasanya dimaknakan dengan lafaz jabal. Jadi para ulama sebut ada beza antara jabal dengan tur. Jabal ni membawa makna bukit yang gondol. Tak ada sebarang tumbuh-tumbuhan. Itu kebiasaannya. Itu yang biasa diguna dalam lafaz bahasa Arab. Apabila disebut At-Tur, At-Tur ini membawa makna bukit yang di atasnya tu meliputi tumbuh-tumbuhan. Ataupun kalau tidak meliputi pun kita kata ada tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, semak-samun ataupun hutan yang tumbuh di atas bukit tu. Jadi kebiasaannya, kalau ikut dari segi bahasanya, bila sebut At-Tur ni, ianya munasabah dengan bukit-bukit yang ada di tanah Melayu kita ni lah. Di tempat kita ataupun di negara kita ni. Sebab bukit-bukit ni adalah bukit-bukit yang diliputi oleh hutan. Banyak tumbuh-tumbuhan. Berbeza dengan kebiasaan bukit-bukit yang ada di tanah gersang ataupun padang pasir seperti di negara-negara Arab. Di sana biasanya tak ada tumbuh-tumbuhan. Yang ada hanyalah batu batan dan pasir. Jadi itu beza lafaz dari segi bahasa Arabnya. Jadi ada para ulama sebut bila Allah Taala sebut At-Tur ini membawa makna Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan makna bukit yang ada tumbuh-tumbuhan. Maknanya bersumpah atas nama bukit secara umum. Yang keduanya, At-Tur ini membawa makna adalah bukit, secara khususnya bukit Tur Sina. Bukit Tur Sina ini adalah satu bukit di mana kalau di dalam ayat Al-Quran, disebut berkenaan dengan bukit Tur ini, iaitu tempat di mana baginda Musa alaihi salam bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun dalam ayat sebut wa kallamallahu Musa taklima. Jadi dalam ayat tu kita terjemah sebagai Nabi Musa bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berkata-kata dengan Nabi Musa alaihi salam. Itu yang kita terjemahkan. Dan tempat yang dikatakan baginda Nabi Musa berada pada ketika bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu, ketika mana Allah Taala berkata-kata dengan baginda itu adalah di Bukit Tur Sina ini. Jadi ada dua pandangan berkenaan dengan sumpah Allah Subhanahu Wa Taala gunakan dengan lafaz At-Tur ini. Satunya bahawa makna khusus yang kita sebut, makna khusus kepada Bukit Tur Sina tadi. Yang keduanya adalah membawa makna kepada mana-mana sahaja bukit, asalkan bukit itu ada tumbuh-tumbuhan. Baik. Sinonimnya lafaz At-Tur ini, ataupun kita katakan makna At-Tur sini, kalau kata kita sebut dianya dengan dengan makna Bukit Tur Sina itu. Bukit Tur Sina ni ataupun Bukit At-Tur ini, tempat baginda Nabi Musa bermunajat ini, ataupun ada juga dikatakan di situlah juga baginda Nabi Musa alaihi salam terima kitab Taurat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat ini jadi satu tempat yang ada kedudukan yang besar. Satunya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentulah. Yang keduanya di sisi umat pada ketika itu juga, iaitu ketika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika ayat ni ataupun surah ini diturunkan. Sebab apa? Sebab Bukit At-Tur ni adalah berlaku peristiwa sebagaimana kita sebut tadi. Dan peristiwa ini adalah satu peristiwa yang ada nilai besar di sisi umat terdahulu, termasuklah orang-orang Yahudi. Dan kita pun makruf, kita pun tahu bahawa golongan yang menguasai pada ketika itu yang dikenali dari segi kecerdikan adalah di kalangan orang-orang Yahudi ataupun Bani Israel, yang kisah ni adalah makruf bagi mereka. Jadi kisah ni adalah satu kisah yang biasa terkenal, termasuk jugalah di kalangan masyarakat Arab. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan Bukit At-Tur, iaitu satu tempat yang sememangnya kesemua orang tahu dan kenal, ini adalah satu perkara yang nak menunjukkan bahawa kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala, kebenaran agama ni, dan juga untuk nak tarik perhatian bahawa perkara ni adalah perkara yang besar Allah Ta'ala nak sebutkan, sehingga Allah Ta'ala sebut satu lafaz sumpah dengan menggunakan lafaz At-Tur, iaitu satu tempat, satu bukit yang ada nilai bagi kesemua orang, yang dikenali oleh kesemua orang.
bahawa tempat ini adalah satu tempat yang mulia. Jadi itu salah satu sebab ataupun hikmah yang kita boleh sebut kenapa Allah Subhanahu Wa Taala gunakan surah lafaz At-Tur ini. Munasabahnya dengan apa dia? Dengan kenalnya seluruh orang berkenaan dengan bukit Tur ni. Dan Bukit Tur ni adalah satu tempat yang berada di Mesir lah. Alhamdulillah saya sendiri pun pernah sampai ke Bukit Tur ini. Maknanya boleh tengok di sendiri Bukit Tur. Dan Tur ini terletak di satu daerah ataupun satu negeri, satu wilayah yang dinamakan sebagai Saina ataupun kita orang Melayu ni panggil Sina. Tempat ini adalah negeri ini di Mesir ini adalah satu tempat yang begitu diingini oleh orang Israel. Sehingga kan pernah berlaku peristiwa perang antara Israel dengan Mesir untuk nak rebut tanah Sinai ini. Dan alhamdulillah Mesir berjaya untuk lawan tentera Israel, tolak, maknanya halau kembali tentera Israel dalam peperangan tu dan kalah tentera Israel, balik semula. Saina ni ataupun Sina ni ataupun kawasan yang kita sebut sebagai Bukit Tur ni adalah wilayah yang begitu penting. Sebab apa? Sebab di situ adalah sempadan bagi negara Palestin. Kalau tempat tu juga Israel boleh tawan, maknanya kita tidak akan ada jalan lain lagi untuk kita nak masuk ke Palestin. Jadi dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya tanah itu ataupun di Sinai itu, kawasan negeri di mana terletaknya Bukit Tur ini masih lagi berada di bawah kekuasaan orang Islam lah, iaitu Mesir, yang menjadikan kita masih lagi mampu untuk nak tolong orang Palestin sebagaimana yang berlaku sebelum ni lah. Selepas pada peperangan tu berbondong-bondong, kita panggil apa, konvoi daripada Mesir sendiri untuk hantar bantuan melalui Sinai yang kita sebut sebagai sempadan Rafah. Baik, panjang pula cerita berkenaan dengan Tur. Cuma kita nak kata Tur ni adalah satu bukit yang ada nilai di sisi masyarakat pada ketika itu dan memang dikenali. Jadi oleh sebab tu Allah Ta'ala guna, munasabahnya Allah Ta'ala guna nak menandakan bahawa Bukit Tur ni adalah satu bukit yang dikenali semua. Dengan sebab tu Allah Ta'ala bersumpah dengan dia, dan untuk menarik perhatian orang untuk mendengar bahawa apa yang akan disebut oleh Allah Ta'ala selepas pada sumpah ni adalah satu perkara yang begitu penting dan benar-benar akan berlaku. Baik. Wat-Tur wa kitabim mastur. Ayat yang kedua Allah Ta'ala juga sumpah. Sumpah yang kedua ni Allah SWT gunakan dengan wa kitabim mastur, iaitu kitab yang tertulis, yang ditulis. Demi kitab yang tertulis dengan rapi. Itu terjemahan dia. Jadi dalam bahasa Arab, mastur ini boleh bawa kitab. Mastur ini boleh bawa apa? Boleh membawa makna suatu kitab yang telah disusun begitu rapi dari segi apa, susun katanya, dan begitu indah dari segi bahasanya, yang tiada cacat celah dari segi susunannya, begitu kemas dan rapi. Itu yang dimaksudkan dengan mastur. Fadilatul Syekh Ahli Jumaah, saya teringat apabila bincang berkenaan dengan kitab mastur ni, Fadilatul Syekh Ahli Jumaah, dia ada sebut 3 perkara yang jadi 3 perkara ataupun 3 kitab, 3 kitab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ni para ulama sebut. Pertamanya kitab mastur. Kitab mastur, kitab mastur kat sini ni merujuk kepada Al-Quran dalam satu pandangan. Ada pandangan lain yang mengatakan bahawa kitab mastur di sini merujuk kepada Lauhul Mahfuz, iaitu tempat kita ditulis di atas. Ada yang kata kitab mastur ini merujuk kepada Taurat, iaitu bersesuaian dengan Bukit Tur tadi, tempat Nabi Musa AS Allah SWT berkata-kata dengan baginda. Dan kitab mastur ini merujuk kepada kitab Taurat, sebab munasabah atau bersesuaian dengan Bukit At-Tur tadi, tempat Nabi Musa AS terima wahyu. Itu makna ataupun pandangan-pandangan berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan kitab mastur ini.
Kitab wa kitab mastur. Jadi Fadilatul Syekh Ali Jumaah, dia pernah sebut beberapa kitab. Pertamanya Kitabun Mastur. Kitabun Mastur ni adalah apa dia? Merujuk kepada Al-Quran. Yang keduanya Kitabun Manzur. Kitabullah Al-Manzur. Kitabullah Al-Manzur ni adalah alam ini. Kitabullah Al-Manzur adalah alam ini. Kitab Allah yang ni, yang dilihat, yang kita boleh lihat, yang kita boleh saksikan. Yang ketiga adalah Kitabullah Al-Maqdur, iaitu merujuk kepada insan. Jadi ketiga-tiga perkara ni adalah sumber ilmu, sebagaimana yang disebut oleh Fadilatul Syekh Ali Jumaah. Kitab Al-Quran yang disebut sebagai Kitabullah Al-Mastur ini adalah satu sumber ilmu. Begitu juga dengan Kitabullah Al-Manzur, iaitu alam Al-Kaun ni secara keseluruhannya. Dan begitu juga yang ketiga adalah Kitabullah Al-Maqdur, iaitu Al-Insan. Jadi ketiga-tiga kitab ini terkandung di dalam apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Alaq. Surah yang mula-mula diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ketiga-tiga kitab ini terkandung di dalam surah ini, yang menandakan bahawa ketiga-tiga kitab ini adalah perlu kita baca, perlu kita teliti, perlu kita kaji untuk kita dapatkan ilmu. Sebab di dalam surah Al-Alaq tadi tu mengandungi makna apa dia? Bacalah dengan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, iaitu menciptakan seluruh alam ini. Segala apa yang selain daripada Allah Ta'ala, kesemuanya adalah makhluk. Apabila kita sebut alam, itu makna kesemuanya adalah makhluk. Jadi bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi baca apa dia? Bacalah Kitabullah Al-Manzur, iaitu alam ini secara keseluruhannya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Menciptakan pula insan, iaitu Kitabullah Al-Maqdur. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Allah Ta'ala, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu begitu mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Mengajarkan pula dengan qalam, iaitu qalam untuk menulis. Itu merujuk pula kepada Kitabullah Al-Mastur, Kitabullah yang ditulis. Jadi ketiga-tiga perkara ni adalah sumber ilmu kepada kita. Jadi itu sekadar apa yang saya terlintas daripada apa yang mengaji dulu di Mesir, daripada Fadilatul Syekh Ali Jumaah yang sebut berkenaan dengan Kitabullah ini. Maknanya kita membaca ini bukan sekadar kitab Al-Quran sahaja. Kita kaji juga berkenaan dengan alam ini, sehingga kita jumpa dan kita kenal bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan alam ini. Dan yang seterusnya kita kaji juga berkenaan dengan diri kita sendiri, baca juga berkenaan dengan diri kita sendiri, sehingga kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan dan kita adalah hamba di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali diri dia sendiri, maka dia akan mengenali Tuhan. Jadi itu beberapa perkara yang terlintaslah untuk disebut. Selepas pada tu Allah Taala sebut fi raqqim mansyur. Wa kitabim mastur fi raqqim mansyur. Dan kitab yang tertulis tadi adalah tertulis di atas lembaran-lembaran yang terbentang. Fi raqqim mansyur. Kitab tadi, kitabim mastur tadi, kitab yang tertulis fi raqqim mansyur, di atas lembaran yang terbentang. Lembaran yang terbentang di sini kita terjemahkan dengan begitu. Raqqim ni dalam bahasa Arab dia bawa makna tempat untuk kita tulis, dan kebiasaannya merujuk kepada kulit. Sebab sebelum pada wujudnya kertas-kertas, sebelum pada wujudnya percetakan, kulit ni adalah satu perkara yang biasanya digunakan untuk menulis di atas dia. Dan kebiasaannya kalau digunakan untuk tulis di atas kulit ni, ianya adalah satu benda yang begitu bernilai dan berharga. Kita sendiri pun pada zaman kita ni, kalau kata nak tunjukkan bahawa ada perkara yang kita nak tulis elok-elok, ataupun nak catatkan dengan sebaik mungkin atas benda yang kita kata benda yang mahal contohnya.
sehingga kita nak gantung di dinding dan sebagainya, biasanya kita tulis atas kulit. Bahkan ada kata-kata ayat-ayat Quran pun biasanya ada juga yang ditulis di atas kulit untuk dijadikan perhiasan, nak katakan bahawa benda ni adalah satu benda yang bernilai. Jadi begitulah juga yang kita boleh faham yang dimaksudkan di sini, fi raqim mansyur, ditulis di tempat yang begitu bernilai. Mansyur ni pula adalah membawa makna terbentang, terdedah, begitu nyata sekali, tiada sikit pun perkara yang tersembunyi daripada kitab ini. Itu yang dimaknakan dengan ditulis di atas satu perkara, satu benda yang bernilai, yang dibentangkan pula untuk siapa-siapa sahaja membaca, siapa-siapa sahaja melihatnya, sebab di sana tiada apa pun perkara untuk disembunyikan daripada kitab ini, iaitu kitab Al-Quran ini. Kalau Fadilatul Syekh Asy'arawi rahimahullah ta'ala disebut satu perumpamaan dalam disyarahkan ayat ini, dikatakan apa dia? Dia kata umpama kita pergi ke kedai, contohnya kita pergi ke kedai pakaian. Bila kita menghadap tuan kedai tu, kita minta daripada tuan kedai tu untuk paparkan pada kita, untuk tunjukkan kepada kita satu kain ataupun apa-apa baju yang kita nak tengok pakaian tu, nak tengok benda yang kita nak beli tu. Jadi kita minta dia bentangkan kepada kita. Kita minta dia tunjuk kepada kita. Jadi sekiranya kain tu begitu elok, sekiranya kain tu jahitannya kemas, tak ada cacat celah, maknanya dia dengan berbesar hati untuk dia tunjuk kepada kita. Begitu senang hati sekali dia serah kepada kita untuk kita tengok. Walaupun kita cuba nak cari, mungkin di sana ada cacat celah, tapi dengan dia yakin bahawa di sana tak ada sikit pun cacat celah, di sana kain ni adalah kain yang begitu sempurna, teliti jahitan dia dan sebagainya, cantik, dia pun serahlah kepada kita untuk kita tengok tanpa ragu-ragu daripada dia. Tapi anda kata kalau ada cacat celah pada kain tu, dia pula dengan gaya apa? Dengan gaya ditunjuk kepada kita tu tempat yang elok-elok je. Tempat yang mungkin ada koyak sikit, tempat jahitan tidak kemas, mungkin dia nak tutup kepada kita. Sebab apa? Sebab kalau boleh, biar kita beli juga kain ni, walaupun ada cacat celah. Takut-takut kalau terdedah cacat celah tu akan menjadikan kita tak nak beli. Jadi apa yang nak disebutnya? Apa dia? Kitab ini bila dibentangkan seluas-luasnya, makna tak ada sikit pun, maknanya tempat ataupun tak ada sikit pun situasi ataupun keadaan ataupun mana-mana tempat nak sembunyikan isi kandungan dia. Maknanya Allah Ta'ala sebut kepada kita, kitab ini begitu yakin Allah Subhanahu Wa Ta'ala jaga, di sana tak ada cacat celah. Terbuka luas untuk siapa-siapa nak tengok. Di sini di dalamnya begitu besar, begitu banyak, kita kata apa, perkara-perkara yang ajib, bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kebenaran tentang agama ini, kebenaran berkenaan dengan risalah ini. Kalau secara khususnya dalam surah At-Tur yang kita bincang ini, begitu benarnya apa yang Rasulullah SAW bawakan sebenarnya. Jadi siapa-siapa sahaja boleh ambil hidayah, siapa-siapa sahaja boleh tengok bukti bahawa Al-Quran ini tiada cacat celah. Sebab itulah dia disebut sebagai fi raqim mansyur, di dalam satu lembaran yang begitu bernilai. Dan mansyur ni maksudnya apa? Dibentangkan seluas-luasnya. Siapa yang nak baca, nak ambil hidayah, boleh tengok. Siapa yang nak cari cacat celah pun cari. Nescaya di sana tidak akan jumpa satu pun cacat celah, sebab yang jamin bahawa kitab ini terjaga adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak akan datang kebatilan kepada Al-Quran ini daripada depan ataupun daripada belakang. Yang menjamin Al-Quran ini terjaga adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Itulah yang dimaksudkan dengan fi raqim mansyur. Saya ambil ni petik-petik daripada isi-isi ataupun poin-poin daripada kitab para ulama yang sebut kepada kita berkenaan dengan maksud-maksud daripada ayat-ayat ni. Dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut Wat-tur wa kitabim mastur fi raqim mansyur wal baitil ma'mur. Dan wal baitil ma'mur, dan demi baitil ma'mur. Baitil ma'mur ni adalah satu tempat ataupun satu tempat lah yang merujuk kepada tempat ibadah bagi para malaikat, yang mana dalam satu riwayat dalam kisah Rasulullah SAW Mi'raj,
diangkat naik ke langit, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disampaikan di Baitul Ma'mur ni, dan baginda tanya kepada Sayyidina Jibril alaihi salam, apakah tempat ini? Jadi Sayyidina Jibril bagi tahu ini adalah Baitul Ma'mur. Di sini para malaikat akan masuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali masuk sebanyak 70,000 malaikat akan masuk sekali beribadah di dalam tu. Jadi dia seumpama Baitillahil Haram kalau kata kita di atas dunia ni. Ada sebahagian ulama sebut ianya adalah selari. Kalau kata Baitillahil Haram, Kaabah ni di bawah, makna di atas betul-betul sama dengan Kaabah tu, di situlah Baitul Ma'mur, di mana para malaikat beribadah, tawaf dan sebagainya. Jadi sekali masuk para malaikat dalam Baitul Ma'mur ni sebanyak 70,000 malaikat. Dan bila 70,000 ni keluar, 70,000 ni tidak akan masuk balik ke dalam Baitul Ma'mur ni, akan diganti dengan malaikat yang lain. Jadi malaikat seramai-ramai ataupun seluas-luas ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap malaikat ni, sekali saja malaikat boleh masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Maknanya tidak ada malaikat yang boleh masuk dua kali. Nak menandakan bahawa begitu besarnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang dimaksudkan dengan Baitul Ma'mur ni adalah tempat malaikat lah, tempat malaikat beribadah. Allah Taala bersumpah juga dengan Baitul Ma'mur ini. Jadi para ulama sebut beza sumpah di dalam surah Az-Zariyat sebelum pada surah At-Tur ini dengan sumpah yang Allah Taala mulakan di dalam surah At-Tur. Sumpah di dalam ataupun qasam di dalam surah Az-Zariyat menggunakan lafaz-lafaz yang bawa makna perkara-perkara maddi, perkara-perkara fizikal, perkara-perkara ciptaan. Adapun di dalam surah At-Tur ni dia merujuk kepada perkara-perkara yang kita wajib untuk kita imani, wajib untuk kita pegang, wajib untuk kita percaya. Ia berkait dengan benda nilai sebagaimana Syekh Syarawi sebut. Surah At-Tur. At-Tur ni bawa makna bukit. Betul, ianya juga adalah perkara maddi, perkara fizikal. Tapi sebagaimana kita sebut tadi, At-Tur itu bukan merujuk kepada sebarangan bukit. Ia merujuk kepada bukit bukit di mana berlakunya peristiwa Nabi Musa AS bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ ada nilai akidah, nilai pegangan yang kita kena imani, sebab perkara berlaku peristiwa Nabi Musa sebagaimana disebut tadi tu di Bukit Tur adalah peristiwa yang peristiwa yang disebut di dalam Al-Quran yang kita kena percaya. Wa kitabim mastur fi raqqim mansyur. Begitu juga berkenaan dengan kitab, begitu juga berkenaan dengan kitab tadi, satu benda yang kita kena percaya. Wal baitil ma'mur, begitu juga berkenaan dengan Baitul Ma'mur, benda yang kita kena percaya. Jadi itu bezanya sumpah di dalam surah At-Tur berbanding dengan sumpah di dalam surah Az-Zariyat. Was-saqfil marfu'. Was-saqfil marfu' dan bumbung yang terangkat tinggi. Ataupun yang dimaksudkan di sini adalah langit. Ada juga pandangan yang sebut bahawa as-saqfu ini merujuk kepada arash, yang mana kesemua makhluk berada di bawah arash ini. Jadi Fadilatul Syekh Syarawi dia sebut yang dimaksudkan dengan as-saqfu di sini adalah langit, iaitu langit dunia, yang merujuk kepada apa dia? As-saqful marfu'. Kalau kita nak sebut berkenaan dengan sumpah yang merujuk kepada perkara nilai, benda yang kita kena pegang tadi, kita boleh katakan as-saqful marfu' ini merujuk kepada arash. Sebab arash tu adalah satu perkara yang kita kena yakini bahawa ianya adalah satu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita tidak boleh nak tengok, kita tidak boleh nak dengar, tidak boleh nak rasa, melainkan kita percaya saja bahawa ianya adalah satu makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang lebih tepat sebagaimana disebut oleh para ulama, as-saqful marfu' ini merujuk kepada langit kita ni. As-saqful marfu' yang terangkat, yang maksudnya tiada sebarang tiang. Kebiasaannya Allah Subhanahu Wa Taala guna banyak sumpah-sumpah di dalam Al-Quran ini menggunakan lafaz-lafaz yang berkait dengan alam. Allah Taala gunakan bukit sebagaimana kita sebut tadi, wat-tur. Wal jibal pun ada juga. Dan Allah Taala gunakan siang dan malam. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Begitu juga Allah Taala gunakan al-bahru, laut, sebagaimana kita akan jumpa. Wal bahrul masjur, wal bahril masjur. Begitu juga dengan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala
ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Jadi berkenaan dengan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala biasanya menggunakan sumpah-sumpah ini, apakah munasabahnya, apakah hikmahnya, para ulama ada sebut kepada kita, dan mudah-mudahan kita boleh tahu dengan teliti satu persatu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala gunakan alam ini, gunakan langit, gunakan laut, gunakan matahari, wasyamsi waduhaha, gunakan waktu, wal asr wadduha, dan gunakan apa-apa lagi di kalangan perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta sebagai lafaz untuk digunakan untuk bersumpah, untuk nyatakan sesuatu selepas pada sumpah tu satu benda yang penting. Para ulama ada sebut kepada kita, dan untuk nak sebut pada malam ni rasanya tidak sempat sebab kita pun dah lanjut lebih daripada masa yang sepatutnya kita guna untuk setengah jam saja. Dan untuk isu ini insya-Allah kita akan cuba huraikan, bincangkan di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan sikit sebanyak yang kita bincang pada malam ini dapatlah beri gambaran sedikit kepada kita berkenaan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dengan panduan sebagaimana yang saya petik daripada isi-isi yang disebut oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab tafsir karangan mereka. Jadi sampai di sini saja untuk malam ini. Kita jumpa di hari Rabu pada minggu hadapan untuk sambungan ayat yang seterusnya dalam huraian tafsir juzuk yang ke-27 daripada surah At-Tur ini. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri, dan mohon maaf terutamanya dalam bab kelewatan mula live pada malam ni, dan mohon dimaafkan. InsyaAllah kita akan langsungkan pada malam-malam yang seterusnya dalam keadaan yang lebih tepat pada masa lah, insyaAllah, mudah-mudahan. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.